Pakai ini, tak ada pakai ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, pada waktu yang berharga ini, sementara kita menunggu azan salat Jumaat, jadi kita mulakan dengan tazkirah yang bertajuk Babu karahiyatu tamanniyal maut bisababi durrin nazala bih wala ba'sa bil li khaufil fitnah fid din. Ini satu bab pada menyatakan tentang dilarang bercita-cita mati, ingin mati dengan sebab kesusahan yang menimpa. Ya. Tetapi dibolehkan dengan sebab takutkan fitnah di dalam agama. Jadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengurniakan iman, iaitu keyakinan, kepercayaan, pegangan, kesimpulan iman, dan Allah Ta'ala kurniakan ketakwaan ke dalam diri kita, iaitu kepada orang mukmin. Jadi keimanan dan ketakwaan seseorang itu berubah-ubah dari masa ke semasa berdasarkan ketabahan dan berdasarkan kesungguhan seseorang menghadapi setiap cobaan Allah SWT ke atasnya. Sebab itu dalam satu riwayat menyebutkan al-iman yazid wa yanqus. Iman adakala bertambah, adakala berkurangan. Iman bertambah disebabkan kita bertambah sabar, bertambah taat, menjunjung titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan, bertambah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Iman dari masa ke semasa akan menjadi subur, menjadi kuat, menjadi teguh. Tetapi sebaliknya, apabila kita mula mengabaikan tanggungjawab kita terhadap agama, kita mula memandang ringan terhadap ibadat, terutama amalan fardu, begitu juga amalan-amalan sunat, kerana perintah Allah Ta'ala terbagi pada dua, satu perintah wajib, satu perintah sunat. Jadi dengan sebab kita bertambah taat, bertambah mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka akan suburlah iman. Tetapi sebaliknya kita abaikan ketaatan kita seperti salat, sembahyang, ibadat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunat, maka iman akan berkurangan. Pada masa itu mudah saja iblis ataupun syaitan merasuk ataupun menyelinap di dalam darah kita, menyebabkan kita hilang pertimbangan, menyebabkan kita berhadapan dengan gundah gulana, perasaan tidak tenteram, dan boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi oleh itu, iman ini kerap diduga oleh Allah SWT, ahasiban nas an yutraku, sebagaimana firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim,
Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah menyangka manusia bahawa dia telah beriman sedangkan dia tidak difitnah ataupun sedangkan dia tidak dicuba, diduga dengan berbagai-bagai dugaan. Oleh itu setiap orang yang beriman dituntut oleh syarak, dituntut oleh agama Islam supaya hendaklah lebih sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bersabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru, dan lebih banyak bersabar, lebih kuat bersabar. Warabitu, dan kukuhkan ikatan pertalian. Warabitu, ya, kukuhkan ikatan pertalian ataupun hubungan antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana saya perlu sebutkan hubungan kita ini terbagi kepada 3. Pertama, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah sentiasa bersangka baik. Hendaklah sentiasa kita memandang bahawa Allah Ta'ala itu bersifat rahmat. Sebab itu Allah selalu menyebut kepada kita, la tai'asu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada kesian belas Allah SWT kepada kamu. Ya, kita tidak disuruh berputus asa. Dengan istilah yang lain, iaitu pedap, gibab dan sebagainya. Ya, jangan ada perasaan iaitu perasaan putus asa daripada kesian belas Allah Ta'ala kepada kita, kerana rahmat Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada kita, tapi dia meletakkan kedudukan kita di tempat yang sejauh mana kita mampu berhadapan dengan kesukaran dan kepayahan. Sebab itu dalam ayat yang lain disebut, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, wahai Tuhan kami, jangan kamu ambil salah kepada kami. La tu'akhidna in nasina, jikalau kami lupa. La tu'akhidna in nasina aw akhta'na, jikalau kami tersilap. Rabbana wala tahmil alaina, wahai Allah, jangan kamu bebankan ke atas kami sesuatu bebanan kami yang kami tidak sanggup menghadapinya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagai bebanan yang dihadapi oleh umat-umat zaman dahulu. Ini ayat begitu selalu kita baca di dalam tahlil kita, ya, dalam bacaan tahlil kita. Tujuannya ialah tak lain tak bukan untuk menyemai, ya, kesuburan iman di dalam jiwa kita. Sejauh mana cubaan daripada Allah SWT, namun kita tetap sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah menyempurnakan ganjaran pahala orang yang sabar dengan tidak terkira-kira banyaknya. Sebab itu dalam berhadapan kehidupan kita pada hari ini, ya, kita berhadapan dengan kepecikan rezeki, dia dengan dugaan daripada Allah SWT, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, diduga, ya, kepada kamu sesuatu daripada ketakutan, minal khauf, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal amwal, wal anfus, kekurangan diri, ya, kekurangan diri. Ya, hari-hari kita dengar begitu ramai kematian berlaku, ya. Wal amwal wal anfus was samarat, kekurangan harta dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan diberi khabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi kalau begitu, apa yang kita hadapi pada hari ini dituntut oleh syarak supaya kita semua bersabar dengan tidak menafikan usaha dan ikhtiar, ya, dengan berhadapan dengan dugaan Allah SWT, kerana setiap bencana yang berlaku, dugaan yang berlaku, mempunyai hikmat dan pengajaran, ya, daripada Allah SWT kepada kita. Saya datangkan satu hadis ataupun beberapa hadis sebagai renungan kita bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yatamanna ahadukumul mauta idza imma muhsinan
fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Muttafaqun alaih. Ini lafaz hadis ataupun susunan kata yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam satu cerita ataupun riwayat bagi Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul mauta wa la yada'u bihi min qabl an ya'tiyahu innahu idza mata inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah ada di antara kamu bercita-cita hendak mati. Ya. Janganlah ada di antara kamu yang bercita-cita hendak mati, sekiranya ia seorang yang baiklah katakan, mudah-mudahan ia akan dapat menambahkan lagi kebaikan. Dengan sebab ya, dia tidak bercita-cita nak mati tadi, mudah-mudahan dipanjangkan umur, ya, mudah-mudahan ia dapat menambahkan lagi kebaikan bagi dirinya sendiri, ya, kebaikan ya, terhadap masyarakat, kebaikan terhadap keluarga, ya, masyarakat. Dan sekiranya ia seorang yang jahat, ditakdirkan dia seorang yang jahat, dengan dipanjangkan umur tadi, mudah-mudahan ia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka dengan bertaubat tadi, maka Allah terima amal ibadatnya. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak berdosa. Maka dengan itu dituntut setiap kesilapan yang dilakukan ataupun dosa yang dilakukan supaya kita bertaubat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang yang beriman, ya, bertaubatlah kamu kepada Allah SWT, iaitu kembali kepada Allah SWT, ya, taubatan nasuha, sebagai taubat yang betul, yang betul-betul jujur ataupun yang betul, benar-benar bertaubat. Sebab taubat ini dihukumkan ataupun diittifakkan, dipersetujui oleh para ulama sebagai hukumnya wajib, ya, bagaimana dirumuskan daripada firman Allah SWT yang saya bacakan tadi, ya, ittafaqal ulama bi anna taubata wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Maknanya telah bersepakat oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT tadi, maka bertaubat hukumnya adalah wajib. Hadis ini daripada Abu Hurairah, hadis ini daripada Imam Al-Bukhari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, janganlah ada di antara kamu yang bercita-cita hendak mati, dan janganlah berdoa untuknya, untuk mati sebelum sampai ajal ataupun sebelum masanya, sebelum tibanya, ya, waktu kematian itu, ya, kita minta mati. Kerana apabila seseorang itu telah mati, ya, akhirnya terputuslah amalnya. Jadi dia tak dapat lagi nak beramal ibadat, ya, amalannya terputus, ya, dan tak boleh lagi nak bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh. Jadi kalau dia minta supaya cepat mati, maka rugilah dia dengan sebab dia meminta cepat mati, ya, bila Allah makbulkan permohonannya itu. Jadi meminta mati ini adalah dihukumkan sebagai makruh, ya, dan ya, dilarang oleh syarak, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak bertambah umur seseorang mukmin itu melainkan menjadi kebaikan kepadanya. Kita ni kalau Allah Taala panjangkan umur kita sehingga, ya, lanjut umur kita, mudah-mudahan di sebalik umur yang panjang itu akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Sebab itu kita disuruh berobat kalau sakit. Kalau kita ditimpa musibah, maka kita disuruh membuat rawatan
supaya kita dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Di samping kita panjang umur, mudah-mudahan berlipat ganda amal soleh yang dapat kita lakukan, menjadikan kita orang yang beruntung. Jadi kalau kita minta mati cepat nak pergi ke tempatnya tu, jadi susahlah, ya. Takut kita tak boleh nak, ya, rugi, ya. Kita bila di akhirat besok kita rugi sebab tak cukup bekalan yang kita bawa, kerana terlampau pendek nak umur. Jadi cepat nak pergi ke kubur, masuk ke kubur tu cepat sangat, ditempelak di arwah-arwah datuk nenek, ya, apa yang kau bawa adalah amalan kamu semasa di dunia. Maka kita pun jawab, tak adalah banyak, sikit aja. Engkau pun macam aku juga, kata arwah-arwah datuk nenek. Jadi, ya, kalau begitu, kadang-kadang kalau kita dapat faham bahawa kadang-kadang kita tengok orang zaman dahulu beramal ibadat lebih dahsyat daripada kita, ya. Kadang-kadang beribu-ribu, ya, mereka ini buat tahlil di waktu pagi sebelum terbit matahari, ya. Kadang-kadang mereka bertahajud sepanjang malam, ya. Jadi kita yang rugi kalau kita minta mati cepat sangat. Ini belum bunuh diri lagi, baru minta mati. Kalau bunuh diri lagilah hukumnya haram terus, ya. Jadi kalau begitu haram seseorang Muslim berangan-angan ataupun bercita-cita dan berdoa untuk mati. Jadi minta mati, ya, dengan sebab mudarat yang menimpa ke atas kita, maka hukumnya haram, ya. Sebab, ya, di sini disebut haram seseorang Muslim bercita-cita dan berdoa untuk mati, ya, apabila hidup dalam keadaan kesengsaraan dan penderitaan. Bermakna dia anggap sebagai orang yang telah putus asa daripada rahmat ataupun kesian belas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tengok pada bab yang kita sebutkan tadi, babu karahiyati tamanniyal maut tadi, iaitu satu bab pada menyatakan tentang dibenci bercita-cita minta mati itu, maknanya karahiyatut tanzih, maknanya makruh yang hampir, karahatut tahrim, iaitu hampir, ya, makruh yang hampir kepada haram, ya. Ada karah makruh yang tak hampir kepada haram, tapi ini dianggap sebagai makruh yang hampir kepada haram. Jadi setiap orang mukmin yang panjang umurnya, ya, panjang umurnya, mempunyai banyak peluang untuk ia beramal ibadat sebenarnya, ya. Banyak peluang dia untuk beribadat, bangun malam, bertahajud, peluang untuk dia membaca Quran, peluang untuk dia berzikir, bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh. Sebab itu lagi kita melibatkan diri dengan amalan-amalan sunat, maka kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila menimpa, dalam hadis, dalam kitab Hidayatus Salikin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah taala diriwayatkan menceritakan bahawa apabila menimpa, ya, kepecikan hidup, perbelanjaan hidup dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menggerakkan oleh Rasulullah ahli keluarganya untuk bangun bersembahyang, ya. Jadi dengan memperbanyakkan solat, iaitu dikendaki oleh solat-solat sunat, apatah lagi yang wajib, maka sudah tentulah, ya, Allah akan, ya, berkati kehidupan kita, perbelanjaan kita, rezeki kita. Allah akan berkatkan kehidupan rumah tangga, anak pinak, ya, mudah-mudahan berkat, ya. Kalaulah tadi hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka tibalah masanya hadis satu lagi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berkhidmat dengan Nabi 10 tahun, diriwayatkan 10 tahun, yang apabila dia buat sesuatu tak pernah Rasulullah kata, "Kenapa kau buat?" Kalau tak buat sesuatu, tidak pula Rasulullah kata, "Kenapa tak buat?" Itu adab Rasulullah terhadap khadam bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, ya, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa kanak-kanak lagi, semasa ibunya menyerahkan Anas ketika itu baru berumur anggaran 10 tahun, ya, untuk berkhidmat dengan Nabi, ya, dan dididik oleh ibunya sambil berkata kepada Anas, "Wahai Anas, kalau ada sesuatu yang menjadi rahsia antara engkau dengan Rasulullah,
aku minta supaya jangan diceritakan kepada sesiapa pun. Kerana pada satu hari Anas bin Malik bermain-main di depan rumah Rasulullah SAW, lalu dipanggil oleh Rasulullah untuk memberikan perkhidmatan kepada Rasulullah sendiri. Kemudian apabila balik, maka ya, ibunya bertanya, kenapa engkau lambat balik wahai Anas? Maka Anas kata, aku ada bersama-sama dengan Rasulullah SAW untuk menyampaikan hajatnya. Maka pada masa itu, ya, kata ibunya, wahai Anas, sesuatu rahsia di antara engkau dengan Rasulullah jangan menceritakan kepada orang lain. Sebab itu di sana ada akta rahsia. Bila tak ada rahsia, bocorlah rahsia. Bila bocor rahsia, ya, maka rahsia-rahsia ni kalau dibocor, maka akan timbul huru-hara. Ya, pasal kadang-kadang akta rahsia itu patut diwujudkan dan diperketatkan. Ya, pasal ya, sesuatu yang ada dalam mesyuarat yang belum patut dibagi tahu, jangan bagi tahu. Ya, selagi belum dibenarkan. Ya, tak boleh. Akta rahsia dalam negara patut dipertahankan. Kerana itu memang ada dalam syarak. Ya, peristiwa berlaku kepada Anas bin Malik ini dianggap sebagai akta rahsia, sebagai dalil oleh para ulama. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Bila sebut saja dalam hadis perkataan muttafaqun alaih, ini menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis sahih yang dianggap sebagai bahan yang berautoriti untuk kita amalkan, jadi hujah dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi maksud hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah SAW, jangan sekali-kali seseorang kamu bercita-cita untuk mati dengan sebab kesusahan, dengan sebab penderitaan hidup yang menimpa ke atas diri kamu. Sekiranya tidak ia terpaksa juga berbuat demikian, nak berkata juga, maka hendaklah ia berdoa dengan katanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairun li wa tawaffani idza kanatil wafat khairun li, yang bermaksud, ya Allah, teruskanlah hidupku selama mana hidup ini membawa kebaikan, kebajikan bagi aku, dan sebaliknya matikanlah aku sekiranya mati itu menjadi kebaikan bagiku. Ini tak apa, dibenarkan oleh syarak perkataan seumpama ini. Seolah-olah kita ya minta Allah programkan kita. Itu yang katakan istikharah tu. Ya Allahumma inna nastakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika, itu mana Allah pilihkan untuk kita yang terbaik. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis ini mengharuskan kita menyebut perkataan dan matikanlah aku sekiranya mati itu menjadi kebaikan bagiku. Tapi kadang-kadang ada juga doa yang kadang-kadang kita tambah, Allahumma nas'aluka, Allahumma yassir, ya Allah permudahkan, ya Allah permudahkan, ya Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir wala tu'assir, ya Allah permudahkan hidup aku di dunia dan akhirat. Kalau boleh, kalau berani sebut, ya Allah permudahkanlah urusan kematian aku, jangan disusah-susahkan. Ya, ini sampai berlarut-larutan, sampai terbiar, ya, sampai tidak ada siapa yang nak menguruskan, sampai bergelimpangan, dibiar dia anak cucu, sampai kadang-kadang hancing pering, na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah Ta'ala permudahkan, ya, kehidupan kita, ya, mintalah ya dipermudahkan urusan kehidupan kita, urusan akhirat kita, urusan soal muka nangkir di dalam kubur, urusan di padang mahsyar, minta permudahkan urusan, ya. Ini jarang orang sebut ni, biasa ni. Ini kita ni ada wawasan kita yang kita hala tuju kita jauh, sehingga stesen kita permudahkan titian siratal mustaqim. Jadi bila buat korban tu, kita niat dalam hati kita supaya kita melalui titian siratal mustaqim tu dengan cepat, dengan laju, dengan mudah, seperti kilat, seperti binatang yang kita korbankan. Itu ya, semua itu permohonan yang
kita berharap daripada Allah SWT, dan sikit pun tidak mengurangkan ya kuasa yang ada pada Allah SWT, malah kita digalakkan ya bermohon, merayu, meratap, merintih ya di atas kesusahan yang kita hadapi. Biarlah kita berlenang air mata mengalir ya, sebab hati kita ya dalam keadaan bersedih, memohon, merayu, meratap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ya memohonkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada lebih baik daripada kita berputus asa daripada rahmat ataupun kesian belas Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya kesian belas Allah Taala itu begitu luas. Ya. Jadi kita beramal ibadat, kita niatkan pahala-pahalanya untuk ibu bapa kita. Ya, di samping itu kita niatkan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi itu dalil menunjukkan bahawa pahala sedekah amalan kita seperti bacaan tahlil, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan sebagainya, itu kita hadiahkan pahalanya kepada arwah-arwah datuk nenek kita, kepada ibu bapa kita yang masih hidup. Mudah-mudahan pahalanya berpanjangan dan Allah tidak mengurangkan pahala kita yang beramal ini ya. Sebab itu jangan kita rasa rugi dengan sebab kita mensedekahkan bacaan-bacaan pahala kita. Jadi pengajaran daripada hadis ini, agama Islam melarang umatnya berputus asa. La tai'asu, jangan putus asa daripada rahmat Allah dalam hidup ya. Islam melarang umatnya berputus asa dalam hidup disebabkan berbagai-bagai penderitaan yang dialaminya. Sebaliknya hendaklah berserah kepada Allah SWT di samping tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Apa yang patut dilakukan di samping berusaha untuk mengatasi penderitaan itu dengan berobat, dengan merawat, dengan makan obat, dengan menjaga kesihatan, menjaga undang-undang SOP yang telah ditetapkan supaya kita dapat berjaga cara hidup baru kita ini ya. Menjaga itu semua di antara usaha dan ikhtiar yang tidak menafikan ya tawakal kita kepada Allah SWT. Di samping kita berserah 100% kepada Allah SWT, jadi kita kita meminta kepada Allah SWT ya dengan memohon. Begitu juga umat Islam adalah digesa memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi diri dan keluarganya. Ya, itu dia. Minta diri kita selamat, keluarga kita selamat dalam perkara-perkara kebaikan dan dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sebagainya penyakit dan sebagainya, minta lindung. Ya, daripada malapetaka dan balak bencana. Saya terjemahkan satu hadis lagi. Kita ada berapa minit lagi lebih kurang. Ada 5 minit lagi. Saya cepatkan sikit. Dari Qais bin Abu Hazim katanya, ini tabi'in ya. Dia tak sebut radhiyallahu anhu. Kami telah masuk ke rumah Khabbab bin Arati radhiyallahu anhu. Jadi tabi'in bertemu sahabat Khabbab bin Arati kerana menziarahi Khabbab bin Arati. Dan sesungguhnya Khabbab bin Arati ini sebenarnya dia pernah satu ketika dicucuh dengan besi panas sebanyak 7 tempat di badannya. Lalu ia berkata, kata siapa? Kata Khabbab bin Arati, sesungguhnya sahabat-sahabat kita yang telah lalu telah pun meninggal dunia. Allah tidak mengurangi martabat mereka dengan sebab cintanya kepada dunia, dan sesungguhnya kita juga memperoleh harta yang banyak. Ya, tidak ada tempat untuk menyimpannya melainkan dalam tanah. Sampai pada masa itu pembukaan negara Rom Parsi dimiliki kekayaan oleh para sahabat pada masa itu, pada zaman Khabbab bin Arati ini ya. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat zaman dahulu pun seperti Abu Bakar, Omar, Osman, Ali ya,
Abdul Rahman bin Auf, mereka ini memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah Allah bagi, ya, tapi tidak melalaikan kehidupan mereka semasa di dunia ini, ya. Mereka telah pun berlalu dan meninggal dunia, kata Khabbab bin Arati. Kalaulah tidak ada kerana Nabi SAW telah melarang kami dari berdoa untuk mati, nescaya aku akan berdoa dengannya, ya. Kalau tidak ada Nabi telah melarang kita dari berdoa untuk mati, maknanya kalau Rasulullah tak larang kita berdoa untuk mohon mati supaya cepat mati, ya, nescaya aku akan berdoa untuk minta mati. Itu maksud dia. Mana huru-haranya dunia pada zaman Khabbab bin Arati ni dicucur dengan besi tadi. Dia kalau boleh, kalau nak minta mati memang dia nak minta matilah. Tapi dengan sebab Rasulullah larang, maka dia tak ada minta mati. Ya, walaupun dia dicucur dengan tujuh parut, ya, luka dicucur dengan besi panas, ya. Kemudian kami datang kepada baginda di suatu ketika yang lain, sedangkan pada masa itu beliau sedang membina dinding, ya. Rasul ada satu ketika kami datang pula kepada Khabbab bin Arati, maknanya Qais bin Abu Hazin ni dia datang kali kedua kepada Khabbab bin Arati, dia tengok Khabbab bin Arati bina dinding rumah lah, ya. Lalu baginda pun bersabda kepada Khabbab bin Arati, sesungguhnya seorang Muslim itu akan diberi pahala pada tiap-tiap perkara yang dibelanjakannya. Belanja bina dinding, bina apa ni, semua akan diberi pahala, melainkan pada benda yang disimpannya dalam tanah kerana melebihi dari keperluan. Maknanya kalau dah masuk dalam tanah, tutup cerita dah, tak ada lah keperluan ini semua, ya. Jadi Nabi menyebutkan itu sebagai peringatan kepada para sahabat, jangan sampai terpedaya dengan keduniaan, walaupun dunia itu, ya, ada di dalam genggaman, tapi hati tetap bergantung dengan Allah SWT. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi umat Islam hendaklah sentiasa bersabar dalam menghadapi segala cubaan yang diberikan oleh Allah SWT, serta berusaha untuk mengatasinya dari masa ke masa. Itu pengajaran daripada hadis ini. Islam melarang mengumpul harta terlalu banyak untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya ia digalakkan membelanjakannya untuk kebajikan, semoga mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Jadi dengan itu dapat saya sampaikan sekadar bahan renungan kita bersama. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.